Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Khalilul Hamid, Bersyat Kuasa Masjid Rahmaniyah Kuala Poleh, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, juga kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini 15 April bersamaan dengan 3 Ramadan. Jadi kita set, tuan. Baru saja, tuan, kita puasa, tuan. Hari itu di puasa PKP. Ni masuk PKP pula, tuan. Yang mana hari ini, tuan-tuan, dah 3 Ramadan. Jadi kita tak lama mana, tuan. Sekejap kita tengok dah habis dah nak raya dah. Di masa tu cepat. Kita yang pelan tua, tuan, naknya. Bila tua, tuan, dia bukan ni, dia pelan pendek umur. Bukan panjang umur. Kita rasa lah ni kita panjang umur. Betul lah, umur tu 1 tahun, 2 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Tapi sebenarnya nak pergi ke tarikh akhir tu kita pelan singkat sebenarnya. Jadi tak ada masalah, tuan. Jadi kita dah, semua kita akan kembali kepada Allah. Cuma bersedia tak bersedia kita saja untuk kita bawa bekalan kita. Kita pada hari ini kita tengok tentang satu tajuk sambungan puasa Ramadan bahagian 2. Apa cerita bahagian 2 ni? Yang tajuk minggu lepas kita sentuh tentang apakah kelebihan Ramadan, macam mana persediaan kita Ramadan. Cuma tajuk minggu ni pula ni saya akan sentuh tentang solat tarawih, kan? Macam mana solat tarawih sebagainya. Masjid kami nak buat apa? 11, kami nak buat 20, tahun ni pula lebih 30 pun ada. Macam mana cerita, kan? Sebelum tu kita tengok video ni, apa cerita tentang solat tarawih, kan? Intro, kan? Bukan piramid, kan? Ni tarawih, kan? Ada sebuah masalah. Satu, banyak-banyak. 2, sikit-sikit. 3, jarang-jarang. 4, kadang-kadang. Apa itu? Solat tarawih. Solat tarawih. Apa bukti dia? Banyak. Artinya hari pertama tu minggu ni ramai orang sampai masjid nak buka kat luar. Ramai orang. 2, sedikit. Artinya minggu depan kuih surut. Daripada penuh ni jadi separuh. 3, jarang. Artinya minggu ketiga kurang lagi, kan? 1/3 dia. Minggu lah, kan? 4, kadang. Tok Imam dan Tok Bilal. Ni minggu lah, kan? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Mereka ni, kan? Jadi kita macam mana, kan? Itulah jawapannya, tuan. Begitu ahli nujum, benar, tuan. Gimana kita matai? Betul atau tidak? Betul, tuanku. Jadi itulah kita punya solat tarawih kita di tempat kita. Betul, kan? Betul, ya? Hari pertama, tuan, Tok Imam dan pengusi, kita nak tambah ni garah panjang sikit. Pasal apa? Penuh orang. Macam mari dulu lah. Minggu pertama ni dia ramai, kan? Minggu kedua sikit. Kadang-kadang. Lagi ni jarang-jarang. Itu nikah 4, kan? Saya tahu dah naknya. Dia ubah suai jadi tarawih. Cerita tarawih ni, tuan-tuan, dia kena naik. Maintain, naik terus. Sebab malalah tu Lailatul Qadar. Yang mana lebih baik pada 1000 bulan. Kita pula atas turun junam. Tuan, terbalik. Kita betul balik masyarakat kita ni. Solat tarawih ni istiqamah. Maintain last sekali pecut. Itu solat tarawih. Tapi budaya kita awal tu ramai, main hujung sikit. Jadi kita betul balik, tuan. Okey, kita pergi, tuan. Apa cerita solat tarawih ni? Pertama, tuan, dalil dia tuan sini
Rasulullah SAW ditanya macam mana solat malam itu. Nabi kata apa? Nabi bersabda, masna masna, dua rakaat. Solat malam ni panggil dia, sifat dia 2 rakaat. Maka apabila kamu khawatir masuk waktu subuh, berwitirlah dengan 1 rakaat. Di solat malam ni macam mana? 2. Lagi tak subuh, 2. Nak subuh dah ni. Tutup dengan 1 witir. Bahasa kita komen 1 witir. Nabi kata pula witir ni ada banyak. 1, 3, 5, 7, 9, bahkan 11 pun ada. Jadi witir ni ganji. Jadi kalau takut subuh, tutup. Minimumnya 1 witir. Jadi kita buat malam-malam ni betul dah lah. 2. Hadis Bukhari. Itu yang pertama tuan. Kita boleh tengok contoh lagi tuan. Ni solat tarawih juga. Tapi di luar negara. Dia baca apa pun tak tahu kan. Kalau bahasa Perih tak kata juzuk, tak kata tajwid. Dengar hujung tu, lakum dinukum waliyadi. Allahu Akbar. Teng rukuk, teng sujud, okey, clear. Ada tumaninah. Rukuk dia baca 3 kali, 5 kali. Okey, kita tengok lagi rakaat kedua tuan. Apa yang berlaku? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah dia baca. Okey, surah apa tuan? Ja'ala Rasulullahi wal fajr dan ada bismillahi rahmanir rahim sampai pada takbir minna kana tawwab. Kata kana tawwab. Dibaca. Jadi bacaan lagu ni tak sah kan? Semayang dia mesti sebut 1. Kan nafas panjang pun habis semua tu orang faham. Ni dah tak ketahuan je kan. Kalau buat lagu ni tak sah semayang kita. Ni kalut semayang dia. Ini yang pertama tuan. Okey, yang kedua, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, bangun malam, man qama ramadhana, pada bulan Ramadan, kerana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, bangkit malam pada bulan Ramadan kerana iman dan mencari pahala Allah, maka dia ampun dosanya yang lepas. Nampak kata kita semayang malam ni, apa dia? Allah padam dosa kita yang lepas. Tapi syarat dia, kita bangkit tu buat solat malam kerana Allah Ta'ala. Nak pahala, nak balasan, dapat tuan. Satu pahala dapat. Dan yang kedua tu, Allah padam dosa kita yang lepas. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita yang lepas Allah padam. 2021 lah ni, 2020 Allah padam ke belakang. Lah 1442 Hijrah, 1441 ke belakang Allah padam. Ni tuan. Jadi kita buat solat malam ni kerana Allah Ta'ala. Buat solat malam ni nak pahala Allah, dapat tuan. Okey, yang ketiga tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan. Ini tuan. Nampak kata Imam Ustaz Amin kita, Ustaz malam ni kita buat lagu ni habis cepat sikit. Dia buat habis setengah jam. 5 minit tuan. Semayang bukan main ikut-ikut. Dia semayang ikut Nabi tuan. Bukan ikut suka kita. Ikut Tok Imam ni, ikut Tok Bilal ni, ikut masjid ni, ikut masjid tu. Tak, semayang ikut Nabi. Jadi macam mana Nabi semayang? Ikut Nabi. Takbir macam mana, rukuk macam mana, sujud macam mana, baca apa sebagainya. Jadi semayang lagu ni tak sah. Bahkan dapat dosa pula. Angan-angan dapat pahala, tapi dapat dosa. Tapi ni pun ramai orang ikut kan. Sebab apa? Nak mudah, jalan shortcut. Kami buat juga, daripada mereka tak buat, kami buat. Ibadah bukan lagu tu. Nak buat seperti mana Nabi buat. Nampak tak? Kita main ikut-ikutan tuan. Okey. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, itu man qama ma'al imam. Siapa yang bangkit malam ni bersama imam, solat malam bersama imam, hatta yang sarifu, sampai ia selesai,
kutiba lahu qiyamul lail, iaitu barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, sampai habis, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Dan senang kan, terutama Masjid Ramaniyah ni semalam ni solat tarawih mayang Maisha, lepas tu habis ba'diyah dan bangkit buat tarawih dengan imam sampai bila? Sampai habis tuan. Apa jadi? Tuan balik rumah sekali lagi pukul 2 pagi 3 pagi, ingat nak bangkit malam pula buat tahajud, tak bangkit pun letih. Apa? Tuan dapat pahala 1 malam penuh. Sebab apa? Tadi ni solat tarawih ikut sampai habis dengan imam. Dia cerita dia kalau tuan buat semayang Masjid Ramaniyah ikut sampai habis Masjid Ramaniyah. Tuan pergi Masjid Terapung ikut habis, pergi Masjid Sebang Ramai ikut habis. Ni dah semayang mana? Mayang Aisyah Masjid Terapung, mayang tarawih 4 pertama Masjid Ramaniyah. Lepas tu lompat pula naik motor pergi mana? Pergi Masjid Sebang Ramai. Habis 8 rakaat. Puas tak? Oh puas ustaz, 3 imam. Segi puas tuan puas, tapi pahala bangkit malam tak dapat. Pasal apa? Tuan menceluk-celuk, tebuk-tebuk. Dah kalau lagu tu tuan kacau tuan. Mayang Masjid Kangak, pi Masjid Salam, pi pada besar. Dia buat lagu tu pula. Itu jadi bukan lagu tu. Ibadah ni mesti ikut contoh Nabi. Kalau semayang Masjid pada Besar Selatan, habis sana. Masjid mana? Kangak, habis Kangak. Masjid apa tu? Masjid Arau, habis Arau. Dia tak boleh kita main tebuk-tebuk. Boleh main tebuk tu, dapat pahala biasa. Tak dapat seperti mana bangun malam. Sebab apa? Dia kena ikut sampai selesai. Tak selesai, tak jadi tuan. Hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Hadis ini sahih tuan. Ustaz macam mana pula ni orang buat tarawih pukul lepas Aisyah, selagi malam-malam pukul 3 pagi dia buat pula? Ya boleh. Bahkan Nabi buat lagu tu. Malam lepas Aisyah dia buat di masjid contohnya, kemudian balik malam nanti dia akan gerak isteri dia dengan anak dia buat pula malam tuan. Itu. Sebab tu tarawih ni malam pertama Nabi buat kat masjid, kedua, ketiga. Malam keempat sahabat tunggu tak mai. Pasal apa? Sebab Nabi tak mau jadi wajib. Kalau Nabi buat 4, 5 dan 7 jadi wajib, berat bagi kita tuan. Sebab tu nama pun solat sunat tarawih. Tapi kita pula solat tarawih itu pulun. Solat 5 waktu tak mai pun. Subuh tak ada, zuhur tak ada, asar tak ada, maghrib tak ada, Maisha tarawih ada. Terbalik. Dan sepatutnya tarawih tu tambahan. 5 waktu ni clear dulu, baru kita main solat sunat tarawih. Tapi orang kita ni tarawih sunat ke nombor 1. Yang wajib pula dia pun nombor 2, nombor 3. Tak apa nak betul kan. Tapi baguslah juga dia main juga sunat pun betul balik. Yang pentingnya 5 waktu tu kita jaga. Tarawih tu tambahan tuan. Okey, contoh tuan gambar ni. Macam mana tuan solat? Apa dia beza gambar tuan? Tu dia punya bumper tu kan, kepiah tu. Tu sampai 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Macam mana tuan? Dia pergi kat dia lah ustaz, dia nak mayang. Memang pergi kat dia, dia nak mayang. Dia buat duduk belakang imam, pergi tojoh imam ke belakang, terkejut tu imam tuan. Tuan, cerita dia bukan semayang ni reka-reka. Pada patut nak semayang ni, nak pakai songkok pun pakailah 1 jengkal gagah lah. Ni buat sampai 3 jengkal tuan. Dia cerita macam mana. Sunnah Nabi semayang tutup kepala. Nak pakai lebay ke, kepiah ke, songkok ke apa ke, sila pada tuan. Sebab sunnahnya Nabi kata tutup kepala. Kita Melayu kepiah, lebay, songkok. Ya. Indonesia wak karjo, wak karman kepiah, pakailah. Pi Turki kepiah bulat, ada tali-tali pula. Aladin tu, pakailah. Pi Arab pula, dia buh apa tu, kepiah lebay dia buh kain apa atas pula, dia buh ikat pula. Sila lah. Itu pakaian-pakaian adat-adat masing-masing. Tapi semua tu menutup aurat, tutup kepala. Tu cerita dia. Jadi sunnahnya tutup kepala. Kalau semayang lagu ni dia mengganggu orang balik tuan. Okey, solat tarawih Nabi. Macam mana Nabi semayang tarawih ni? Kita rujuk balik macam mana Nabi semayang. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia ditanya oleh Abu Salamah Abdul Rahman tentang qiyamul lail Nabi. Dia tanya macam mana Aisyah solat tarawih Nabi ni, solat malam Nabi ni. Dia menjawab, innahu kana la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11. Sesungguhnya Nabi ni beliau tak pernah menambah bulan Ramadan ke luar bulan Ramadan lebih pada 11. Dari ini Aisyah kata, hadis Bukhari Muslim kuat. Aisyah kata apa? Nabi ni bulan puasa ataupun luar bulan puasa
tak lebih 11 rakaat. Solat apa ni? Solat malam Nabi. Ustaz yang ada 13, yang ada 20 lebih, memang mana pula? Kita akan bincang tadi. Dari yang pertama ni, bulan puasa ke luar bulan puasa tak lebih 11. Sebab tu kita pilih ni, kita ambil yang banyaknya, kita buat 11 tu majoritinya. Ustaz betul ke 11 saja, nak buat 20 tak boleh? 20 pun boleh. Kita akan bincang sikit memang mana pula dari 20. Tapi secara umumnya 11 rakaat. Sebab apa? Dari ni kuat, hadis Bukhari, Muslim. Aisyah kata dalam bulan puasa ke luar bulan puasa tak lebih 11. Ini yang pertama. Kita pergi yang kedua. Contoh tuan. Ini tarawih kilat sudah menjadi tradisi di pondok pesantren Mambau Hikam, Blitar, Jawa Timur. Jika itu, jumlah rakaat sholat tarawih kilat ini sama dengan sholat tarawih pada umumnya, yaitu 23 rakaat termasuk sholat witir. Namun durasi sholat yang biasanya memakan waktu kurang lebih 1 jam menjadi lebih singkat, yaitu 7 menit saja. 23 rakaat 7 menit. Karena ini tidak lepas dan tidak keluar dari ajaran Islam, tidak keluar dari Ni Tok Imam dia kata kami buat ni lama dah, zaman dahulu lagi, jadi kebiasaan kami lah. Dia adat. Nampak dia kata adat kan. Semayang ni bukan adat, dia ibadah. Kalau adat, kita tiru orang. Tok Wan buat lama dah, Tok Nyang buat lama dah, itu adat. Semayang bukan adat, semayang ibadah. Ada kena beza kan. Jadi cerita dia nampak tempat di Jawa Timur ni memang tempat ni semayang laju kan. 23 rakaat 7 minit. Kacau kan. Jadi semayang ni bukan main ikut dan kita. Dia mesti ikut contoh Nabi. Kalau lagu ni tuan-tuan, masjid kita buat lagu ni tu dia orang Arab pun main. Orang pada besar pun main. Betul tak? Habis 7 minit. Habis itu boleh kena sotong kali tepung. Clear kan. Nak buat apa lebih sejam lebih. Nak tunggu. Tak. Semayang bukan lagu tu. Dia mesti ikut contoh Nabi. Okey. Solat tarawih sahabat-sahabat macam mana? Pertama 11 rakaat. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Ubaid dan Tamim Ad-Dari Rasulullah radhiyallahu anhu untuk solat 11 rakaat. Mereka membaca ratusan ayat sampai makmum tersandar pada tongkat kerana lamanya untuk selesai solat. Zaman sahabat dulu ni dia persemayang lama. Bukan ada sahabat dia kesemayang sandak tinggi, sandak apa tu tiang, atau bahkan pegang tongkat, bahkan ada yang duduk tuan. Boleh. Solat sunat kita boleh semayang duduk. Tadi Pak Mat ni tengok semayang Aisyah biri. Duduk sat, semayang tarawih dia boleh duduk pula tengah-tengah. Pasal apa Pak Mat ni? Malah dah Pak Mat ni. Bukan malah tuan. Ada hak kita boleh semayang duduk. Tapi cerita dia kalau tuan-tuan semayang duduk, pahala tak sama. Orang semayang diri dapat penuh, semayang duduk dapat separuh pahala diri. Okey kan? Orang dapat semayang 20, dia dapat 10. Orang dapat 100, dia dapat 50. Lebih kurang lagu tu lah bahasa kita. Kalau kita buat semayang berbaring, dapat separuh pahala duduk. Kalau 50 jadi 100 penuh, 50 setengah. Kalau baring dapat 25. Okey pahala kan? Itu solat sunat. Jadi tuan, kalau imam baca panjang, BP kat imam naknya. Sunnahnya bagi malam ni baca panjang. Tapi kita kena marah pula, tok imam kita ni jangan jemput dah. Tok imam jemputan tu panjang baca satu rakaat 3 muka. Letih kita ni. Tak larat duduk. Ustaz malu ustaz. Pak Cuh depan tu umur 80. Okey kami umur 35. Takkan nak duduk. Kita malu dengan kawan kita. Dengan adik-beradik kita, dengan jiran-jiran kita. Tak, tuan nak duduk silakan nanti. Tarawih nanti contoh. Tapi kelemahan dia kurang pahala berdiri kan. Itu beza dia. Okey, ni dalil ni sama juga. Demikianlah riwayat Imam Malik, Muhammad bin Yusuf, Sa'id bin Yazid sebagainya, Imam Suyuti, Imam Subki. Jadi semua ni tuan sahih. 11 rakaat. Sebab tu tuan kita pilih ni, kita pegang yang 11 tu banyak. Sebab apa? Dalil sahih ni banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebagainya. Okey, kita pilih lagi tuan. 13 rakaat. Semua perawi dari Muhammad bin Yusuf menyatakan 11 rakaat, kecuali Muhammad bin Ishaq berkata 13 rakaat. Hadis Ibn Nas. Akan tetapi hadis ini sesuai dengan hadis Aisyah yang menyatakan 11 rakaat. Hal ini boleh dipahami bahawa boleh jadi tuan-tuan semayang ni 2 rakaat. Apa tu? Awal tu mulai ringan, ataupun 8 rakaat tambah dengan 5. Kalau kita perasan lagi solat malam 2-2.
Yang boleh jadi sebelah tu boleh jadi 2, 2, 2, 8. 3 witir sebelah. Tak pun 2, 2, 2, 2, 10. Tambah 1 witir sebelah juga. Okey, yang 13 ni macam mana? 2, 2, 2, 2, 8. Tambah 5 witir 13. Jadi dikiraan dia tak boleh nak kata. Sebab apa? Banyak dia punya dalil. Solat malam 2, 2, 2, 2. Takut subuh tutup dengan witir. Nampak tuan? Yang ke-13 pun iya juga. Okey, dalil yang ketiga 20 rakaat. Main mana tuan? Ditambah 1 ataupun 3 witir. Abdul Razak meriwayatkan daripada Muhammad bin Yusuf dengan lafaz 21 rakaat. Hadis sanad sahih. Al-Bahaqi dalam Sunan Al-Firyabi dalam Al-Ashyab bulan puasa ni meriwayatkan Jalul Yazid Ibnu Khusaifah dari Said Yazid bahawa mereka pada zaman Umar di bulan Ramadan solat 20 rakaat. Mereka membaca ratusan ayat dan bertumpu pada tongkat. Pada zaman Osman kerana terlalu lama berdiri. Ustaz, zaman Umar ni buat bid'ah ni 20 rakaat, Nabi buat sebelah aja. Dah, sebab apa? Solat malam 2. Takut subuh tutup dengan witir. Jadi 20 witir dah? Ya juga. Kalau tengok lagi sahabat-sahabat lain tu dia 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Imam Malik, Sa'id bin Mansur 13 rakaat. Lepas tu 2 rakaat ringan, 8 tambah 3 kan? Riwayat Ibnu Nas. Yang ketiga pula solat 19 rakaat, 16 tambah 3 21 rakaat, 20 tambah 1 Abdul Razak riwayat. 23 rakaat riwayat Malik, Ibnu Nas, Al-Bahaqi, mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri. 29 rakaat, 28 tambah 1 39 rakaat mazhab Malik. 41 rakaat riwayat Ibnu Nas. 49 rakaat tanpa witir riwayat Al-Aswad. 34 rakaat. Nampak banyaknya solat. Kita boleh duk gaduh sebelah 20 dengan Kedah contohnya, dengan Johor ke KL ke Malaysia ni duk gaduh sebelah 20. Apa-apa je kata pilot tu banyak lagi kan, 49, 41, 39, 36. Kan betul tak sunnah tak? Ya sunnah. Sebab apa? Punca kuasa dia 2. Cuma kalau nak buat 20 jangan buat laju je tadi. Sembahyang kalut habis. Tak berarti sunnah. Nabi solat malam walaupun 11 rakaat panjang, lama Nabi berdiri. Tu cerita dia. Jadi kesimpulannya nak buat berapa pun terpulang tuan-tuan. Kita dah tahu nak buat tu berapa? 2. Witir terpulang 1, 3, 5 kan, 7, 9 bahkan 11 pun ada witir. Tu dia punya gabungannya. Bila kita belajar tuan, lagi belajar lagi punya lagi banyak yang tak tahu. Rasa tahu dah, punya banyak lagi yang tak tahu tuan. Okey, kita pilih. Okey, bab solat tarawih pilih dah. Berapa rakaat nak buat silakan. Cuma yang kita ada buat sebelah ni kekuatan tadi dah. Aisyah kata luar bulan puasa, dalam bulan puasa tak lebih 9. Bahkan 13 pun boleh juga. Mungkin Aisyah ni Nabi buat di rumah, Aisyah tengok sebelah tak lebih daripada tu. Tapi di masjid sebenarnya Nabi buat lebih. Jadi banyak dia punya kebarangkalian dia. Jadi boleh belakang tuan. Okey, yang ke seterusnya, puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat pada ahlinya di hari kiamat. Apa dalil dia? Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, kita puasa ni dia akan kata dekat Allah tuan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku akan menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah dia syafaatkan aku. Ya Allah, si fulan ni dulu ni dia dekat dunia dulu ni dia puasa, bangkit sahur, siang tu jaga makan minum, solat ibadah, jaga syahwat dia sampai buka puasa. Berilah syafaat pada dia. Apa? Puasa tadi gerintor kita. Dan yang kedua pula aku pula kata, aku telah menghalanginya dari tidur malam, maka berilah syafaat kerana-Ku. Ya Allah, dia ni si fulan bangkit malam, buat tahajud, baca Quran kan, bangkit malam qiyamul lail, selepas subuh baca lagi, selepas maghrib baca lagi kan. Jadi ya Allah, bagilah syafaat pada dia, bantu dia. Aku kata tuan, sebab apa? Dia baca aku. Puasa tadi pun dia puasa kan, jaga syahwat, jaga apa semua benda tuan. Jadi dua benda ni akan bantu kita, maka keduanya akan memberi syafaat. Yang kita puasa lah ni sonok tuan. Sebab apa? Dia gerintor kita akhirat. Kita baca Quran pun sama,
tadarus, baca Quran sebagainya ni, dia bantu kita hari kiamat, tuan. Hadis Ahmad. Okey, sikit lagi, tuan. Alangkah ruginya orang yang tak membaca Al-Quran dan selalu beralasan tak punya masa untuk membaca Al-Quran. Buku-buku lain dibaca, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Hari-hari dengar musik, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Sibuk berniaga, tak sempat baca Al-Quran. Rugi. Sibuk bekerja, tak ada masa untuk baca Al-Quran. Rugi. Sibuk berpolitik, tak pernah baca Al-Quran. Rugi. Pandai menyanyi, karaoke, dangdut, joget-joget, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Boleh membaca Al-Quran, tetapi tak nak membaca Al-Quran. Rugi. Tak tahu membaca Al-Quran dan tak nak belajar membaca Al-Quran. Rugi. 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 Rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. Yang tuan, kita nak tak untung, tuan. Tak mau jadi golongan orang yang rugi. Baca lah, tuan. Sehari, tuan, cuba baca sebaris dulu. Sebaris clear, tambah 2 baris. 2 baris clear, tambah setengah muka. Okey dah, tambah semuka, tuan. Tu cara dia. Habis muka, tambah lagi, maintain istiqamah. Ini baca apa? 1 juzuk. Lepas tu selang sebulan, baru nak baca pula. Tak betul. Dia kena hari-hari. Walaupun sikit, tapi istiqamah itu Nabi suka. Daripada kita baca pula, khatam bila? Tahun lepas khatam. Main tahun ni, doa pun ni baru nak mula balik. Dia bagus daripada orang tak mula tu. Tapi yang sebetulnya kena hari-hari. Sebab apa? Dia garantor kita, nak bantu kita hari akhirat, tuan. Okey, nak buka puasa, tuan. Orang kaji sikit. Rotak, tamar, air. Apa dalil dia? Nak buka puasa, tuan. Nabi cari apa? Rotak dulu. Kemudian kurma. Ustaz, rotak dan kurma ni bukan benda yang sama. Dia memang pokok yang sama, tapi awal tu nama rotak. Bila dia dah ranum, tamar kering tu, tamar yang kering tu, kan. Kurma, di bahasa dia buah kurma. Tapi kalau muda nama dia rotak. Okey, apa dalil dia? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma segar, kurma fresh sebelum solat maghrib. Jika rotak, kurma segar ni namanya rotak. Tak ada, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Jika kurma tiada, maka beliau berbuka dengan air, meneguk air berupa tumbukan. Tu cerita dia. Kalau kita nak buka nanti, ada buah rotak, ambil dulu. Rotak tak ada, ambil kurma. Kurma pun tak ada, ambil ayak, baru ayak. Tu cerita dia. Jadi itu sunnah Nabi, kan. Ni tuan, rotak ni gambar tu yang warna kuning tu. Buah kurma juga yang mana bau masak tu. Kalau kita ni apa-apa garing-garing, dia punya rasa pengkelak-kelak manis-manis, Nabi suka buka dengan ni. Kalau tak ada, ni harga pun mahal sikit lah pada kurma yang tamar yang kering ni. Tamar kering mungkin sekilo murah sikit. Kalau rotak, dia mahal sikit. Kalau tak ada pilihan nak buka puasa, ambil rotak dulu kalau ada. Kalau tak ada, ambil kurma. Dua-dua tak ada, minumlah air kosong, tak ada masalah. Ada cendol yang apa, balulah tuan. Di awal-awal tu ambil yang ni dulu, tuan. Okey, saya sedang berpuasa. Inni shaim. Macam mana, tuan? Apa Nabi ajar kita? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila ketika seseorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan perkataan kotor, maki, hamun, keji, mengumpat sebagainya, kan? Apabila seseorang ada yang mencelanya, orang kutuk kita, orang maki kita, orang marah kita, ataupun orang buat jahil dengan kita, maka ucapkanlah, saya sedang berpuasa. Inni shaim. Dia duk beritahu perempuan-perempuan rumah marah, saya puasa ni, abang ada. Dia akan okey, kan. Tapi kalau dia nak beritahu tambah lagi, dia pergi kat dia. Dia ingat Allah, dan kita abang kata kita ada puasa.
Dia kena balas pula. Apa ni balas balik, maki balik. Kalau lagu tu 2 kali 5 dengan dia tuan. Jadi kita kena sabar dalam puasa ni. Orang nak marah ke maki ke apa ke, baby kat dia. Kita senyum, habaq saya berpuasa. Clear. Kalau kita habaq lagu tu takkan nak kutuk lagi. Kalau dia kutuk lagi, dia tu bermasalah tuan. Contoh tuan. Ini Soel, saya berpuasa. Dia marah kita ni. Sabar. Nampak? Dia sabar, okey. Orang merah ni. Kalau kita balas tuan, kita pun boleh dosa. Bukan kita duduk penjara tuan. Nampak? Kita sabar, saya puasa. Dia marah. Habis marah tuan, dia marah kita tak balas. Dia kemonti tuan. Tapi marah kawan sebelah ni pula, dia tak sabar. Balas balik maki tuan, bergaduh tuan. Nampak? Satu dosa kan boleh balik. Kedua pahala puasa kita tak boleh apa tuan. Jadi tuan sabar. Awak ustaz bulan puasa ni main macam-macam, lepas satu itu ujian tuan. Bulan lain tak ada apa pun. Bulan ni nak piantak anak sekolah, kita orang potong belakang. Piantak pula anak terlupa duit pula nak kena patah balik dia bagi. Saya lagi main tengah hari pula, semua contoh. Sabar tuan. Sebab apa? Allah nak bagi kemanisan tu. Kalau sabar tuan, Allah akan bagi rezeki yang lebih lagi. Allah akan bagi ganjaran yang lebih lagi tuan. Tapi kena sabar. Bulan ni okey, bulan ni kalut. Contoh. Allah nak uji kita. Nama pun bulan Ramadan. Sabar. Jangan awak panas lebih dah tengah hari ni. Main petang hujan pula. Contoh. Apa? Allah nak uji kita tuan. Okey, last sekali tuan. Allah memberinya makan. Apa cerita tuan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian lupa sehingga ia makan dan minum sedangkan ia berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasa. Sesungguhnya Allah yang telah memberikannya makan dan minum. Hadis muttafaqun alaih. Saya pun ayat dia ambil tadi. Saat ni boleh dah test segelas kan. Terlupa. Contoh. Lebih kalau buat lagu tu batal puasa kan. Saja rancang. Cerita dia kukut tu dah. Lagi balik lagi kena ayat sebelah. Allah aku terlupa puasa ni. Ayat sebelah tadi Allah bagi tu minum. Cuba terlupa. Tak apa balik lagi makan buah apa beri kuih apa ke sebagainya. Makan Allah terlupa kata puasa. Cukup. Ustaz tak ada minum ayat lagi betulan. Tak ada. Allah bagi kamu makan saja. Ayat Allah tak bagi. Ustaz tak ada minum ayat ni. Buah ayat pula sebelah ku atas teng-tengah batal puasa tuan. Sebab hari itu Allah bagi makan saja. Ada Allah bagi makan dan minum. Untung kita tuan. Kalau saja buat lupa, itu dah batal puasa. Contohlah, kih ni minggu ni kan. Minggu kedua dia buat lupa lagi, bukan dia lah. Itu saja lupa. Jadi cerita ada. Jadi kesimpulannya tu kan, kita ambil lah bulan puasa ni kan, pegang betul-betul. Buat sunnah apa Nabi ajar kita. Terawih nanti kita main, solat malam kita bangkit buat balik tambah lagi 3-4 pagi. Sebelum sahur tu buat lagi, silakan. Banyak baca Quran, dan kemudian kita banyak sedekah dan sebagainya. Jadi semua tu kita tingkatkan amal soleh kita tuan. Jadi saya berhenti dekat ni tuan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung pula tentang apa lagi benda yang membatalkan puasa, benda apa yang nak tambah puasa macam mana lagi. Kemudian kita akan sentuh nanti ke depan lagi qiyamul lail macam mana, apa tu Lailatul Qadar sebagainya. Kita sentuh sesuatu tu insyaAllah. Ada tu nak tanya apa tuan? Kita tajuk kita hari ni. Itu berpuasa ni, tarawih ni, saya tak ada berapa rakaat pun silakan. Cuma yang kuatnya kita buat sebelah. Elok lah. Jangan buat laju pula. Kalau nak buat 20 pun silakan. Buat elok. Nak buat lebih daripada tu pun silakan. Tak ada masalah. Semua tu sunnah Nabi tuan. Allah alam. Ada tuan tanya? Tak ada noh. Kalau saya berhenti dulu dekat ni insya-Allah. Dia sambung pula pada ke depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.